So, untuk kali ni, cikgu akan buat video dan cikgu akan letak di YouTube sebab pertama sekali ada juga yang student PM cikgu bagi tahu kata line dia slow bila cikgu buat meet. So, ada masa kita buat meet, ada masa kita cikgu bagi video. So, tak perlu download, hanya santai-santai tengok di YouTube. So, hari tu kita dah habis belajar dalam meet chapter 1 ni, ubahan. So, hari ni cikgu hanya nak buat rumusan apa yang kita telah belajar sebenarnya ya. Okey, dalam bab ini kita telah belajar tajuk ubahan. Okey, dalam tajuk ubahan ni ada ubahan langsung. Okey, dan ada ubahan songsang. Dan juga di dalam ubahan langsung ni ada ubahan tercantum. Okey. Apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung adalah apabila pemboleh ubah X bertambah, maka pemboleh ubah Y juga bertambah pada kadar yang sama. Okey. Jika Y bertambah, X juga bertambah. So, ini adalah satu contoh yang simple. Jadi, kita tukarkan dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat KX. Okey. Okey, mungkin contoh lain. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ataupun Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okey, untuk ubah tercantum mempunyai 3 ataupun lebih pemboleh ubah. Contoh, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ataupun contoh lain, Y berkadar langsung dengan Z kuasa 2 dan punca kuasa X. So, inilah contoh-contoh. So, macam mana pula bentuk graf? Bentuk graf untuk ubahan langsung, jika Y melawan X adalah graf garis lurus di mana graf itu melalui titik asalan. Okey. Untuk ubahan songsang pula, contohnya Y berkadar songsang dengan X. So, X mesti berada di bawah. Bila kita nak tukar dalam bentuk persamaan, kita hanya perlu menambah permalar K per X. Okey. Contoh ringkas, contoh-contoh lain mungkin Y berkadar songsang dengan 1 per punca kuasa X ataupun Y berkadar songsang dengan Z kuasa 3. So, apa-apa contoh sama je, cuma kita perlu guna cara kaedah yang sama. So, macam mana bentuk graf? Bentuk graf yang kita akan dapat untuk graf songsang, ada dua jenis bentuk graf yang mungkin kita dapat. Satu, Y mungkin melawan X dan lagi satu Y melawan 1 per X. Kalau Y grafnya Y melawan 1 per X, kita akan dapat satu graf garis lurus yang melalui titik asalan. So, bagaimana pula dengan graf Y melawan X? Untuk graf melawan X, kita lihat sini ya. Ini adalah Y sama dengan K per X. X berada di bawah. Bila X berada di bawah, ini adalah graf salingan ataupun reciprocal graph function. Okey. Jadi bentuknya macam mana? Kalau bentuknya, kalau kita belajar, bentuknya macam ni kan? Okey, jadi untuk bentuk ni adalah bentuknya akan menjadi seperti itu. Okey. Jika Y melawan X. Yang satu adalah ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni, dan last sekali adalah ubahan bergabung. Ubahan bergabung adalah kita gabungkan di antara ubahan langsung dan ubahan songsang. Contoh Y berkadar terus dengan X dan Z dan berkadar songsang dengan punca kuasa M. Ini contohlah. Jadi cara yang sama kita tukar dalam bentuk persamaan kan, X Z per M. Okey. Praktiskan diri 1.1D muka surat 16. Boleh buka buku teks sekarang. Okey, mari kita lihat latihkan diri 1.1D. Okey, baca soalan. Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Okey. Pada pukul 8 pagi. Pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan
48% air. So soalan A dia minta kita tulis satu persamaan yang menghubungkan isi padu air V yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil T. Okey, kita faham dulu soalan. Dah faham ke belum? Okey, dia macam ni lah. Pukul 8. Dia start pukul 8. Dan dia isi air sampai pukul 11 pagi tu dah 48% air penuh. Okey. Jadi kita cuba fikir kita nak guna ubahan apa? Kalau bila masa meningkat, air pun meningkat. Okey. Dah faham? Jadi itu adalah ubahan langsung. Kenapa ubahan langsung? Sebab bila masa meningkat, maka isi padu air juga meningkat. Jadi di sini kita tahu ini merupakan ubahan langsung. Jadi kita tulis V V berubah secara langsung dengan T. Okey, kita jangan suka-suka hati tulis sebab T kat sekarang ni tulis T kecil. So sekarang kita kena tulis T kecil jugalah, mewakili masa yang diambil. Okey, bila V bertambah maka T juga bertambah. Kenapa? Kerana lihat di sini pukul 8. Masa dia semakin bertambah. Dari pukul 8 dah jadi pukul 11. Dan air juga makin bertambah, isi padu air juga bertambah hingga 48% penuh. Jadi kita tahu ini adalah ubahan langsung. Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan di mana kita menggantikan alfa itu dengan equation equal dan K, pemalar K T. Kita ganti alfa dengan persamaan sama dengan K. K adalah pemalar. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari apakah itu nilai K. Okey, nilai K ya. Okey, sekarang ni kita cuba kira daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11 pagi. Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam masa yang diambil? 3 jam, yes. 3 jam sama dengan okey, kata tadi 48. Jadi 48% sama dengan 0.48. Jadi kita kira 0.48. Okey. Jadi 1 jam sama dengan, bahagi je lah. Kita bahagi kalkulator akan dapat 0.16. Jadi 0.16 tu merupakan nilai K. Okey, jadi kita masuk nilai K dalam persamaan yang kita dah tulis tadi. Kita akan tulis V sama dengan 0.16T. Okey, dah menjawab soalan A. Okey, bagaimana untuk soalan B pula? Okey, soalan B pula dia minta apa? Pada pukul berapakah tangki itu diisi penuh dengan air? Apa maksud diisi penuh? Bermaksud dia isi 100% air. Kalau tadi 3 jam diambil masa untuk isi 48% air, jadi awak rasa masanya akan bertambah atau berkurang? Yes, bertambah kerana ini adalah ubahan langsung. Di mana ubahan langsung bila isi padu bertambah, masa juga bertambah. Jadi kalau kita tulis balik persamaan yang tadi yang kita dapat adalah V sama dengan 0.16T. So sekarang ni kita nak cari nilai T. So adakah V ni kita tahu? Yes, kita tahu. Kenapa kita tahu? Daripada soalan dia kata diisi penuh dengan air. Maksud diisi penuh dengan air adalah bila air itu diisi dengan 100% air. Okey, kalau tadi kita tulis 48% adalah sama dengan 0.48, macam mana kita dapat? 48 bahagi 100. Kita akan dapat 0.48. Kalau 100%? Yes, kalau 100% sama dengan 100/100. Jadi, nilai V sekarang ni dah jadi 1. Sama dengan 0.16
T dan kita boleh kira nilai T. Ya, nilai T kita adalah 6.25T masa. Masa dalam jam. 6 jam 6.25 jam. Jadi untuk isi penuh air dalam tangki itu dia perlu masa 6.25 jam. So sekarang ni dia kata pukul berapa tangki itu diisi dengan penuh. Pukul berapa, bukan dia tanya berapa tempoh masa untuk isi penuh. Ya, faham soalan. Jadi kita belum menyelesaikan lagi soalan ni. Jadi kita tukar dulu 6.25 jam ke dalam jam dan minit. So, apa yang kita nak buat? 6 jam, macam mana kita nak tukar 0.25 ni? Kita darab 0.25. 0.25 kita darab dengan 60. Kita akan dapat 15 minit. Jadi untuk isi penuh air dalam tangki kita perlu masa 6 jam 15 minit. Tadi baca soalan balik, dia start pukul berapa? Dia start pukul 8. Jadi dia start pukul 8 pagi tambah dengan 6 jam 15 minit dah jadi pukul berapa sekarang? 6 tambah 8 14. 14 tolak 12 adalah pukul 2.15 petang. Faham? Okey, mari kita tengok soalan nombor 2 pula. So, kita baca soalan dulu. Seperti biasa, kita kena baca soalan dulu. Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekeping kad. Diberi luas segitiga yang digunting LCM kuasa 2 berubah secara langsung dengan tapak XCM dan tinggi YCM. Pada mulanya dia menggunting satu segitiga dengan L sama dengan 14, X sama dengan 7 dan Y sama dengan 4. Tuliskan hubungan antara L dengan X dan Y. So, jadi di sini soalan ni dah nyatakan kepada kita bahawa ini adalah ubahan secara langsung. So, sangat mudah kalau dia dah nyatakan, kita hanya tulis persamaan ubahannya. Okey? KA. K, L berubah secara langsung. L berubah secara langsung dengan tapak X dan tinggi Y. Jadi L berubah secara X dan Y. Tukarkan alfa ke dalam bentuk persamaan, gantikan dengan K permalar X, Y dan masukkan nilai yang dibagi tadi 14, 7 dan Y. So kita gantikan kat sini 14K, X tadi 7 dan Y nya adalah 4 dan kita dapatkan nilai K sama dengan 0.5. Jadi ganti 0.5 dalam persamaan ubahan yang kita telah nyatakan tadi, 0.5 X, Y. Alright, kita dah menjawab soalan A. Untuk soalan B. Untuk soalan B, kita fahamkan betul-betul. Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah 20% dan nilai tinggi berkurang 10%. Berapakah peratus perubahan bagi luas segitiga kedua ini? Okey. Ini luas segitiga yang pertama ya. L, luas segitiga pertama tadi, L ni adalah persamaan untuk luas segitiga yang pertama 0.5 ni adalah luas tadilah segitiga tadi kan. Okey, lepas tu sekarang ni asalnya kita ada L sama dengan 14, X sama dengan 7, Y sama dengan 4. Tapi dalam soalan tadi dia bagi tahu kita nilai tapak bertambah 20%. Nilai tapak bertambah 20% dan nilai tinggi berkurang 10%. Ni yang bila yang luas yang kedua ya. Dan ini adalah dia berkurang 20%.
So what happen kepada L2 ni? Apa berlaku dekat L2 sekarang ni? Kita nak tahu peratus dia bertambah ke, berkurang ke? Okey, sekarang ni kita kena cari dulu X yang kedua. X yang kedua tadi kan? Okay, X yang kedua tadi asalnya 7. Dia kata akan meningkat 20%. Jadi nilainya mesti lebih daripada 7. Kan? Okey, jadi 20%. 20% kali dengan 7 lah. Kali dengan 7 tambah dengan 7. Kenapa kena tambah dengan 7? Ini adalah peningkatan peratus 20%. Meningkat, so kira kalkulator kita akan dapat berapa sini ya? Berapa? 1.4. 20% peningkatan adalah nilainya 1.4 tambah dengan nilai asal untuk X tadi tu 7, nilainya menjadi 8.4. Jadi maksudnya kalau dia punya tapak asal tu 7, kalau meningkat 20% dia akan jadi 8.4. Okey. Jadi kita kira pula untuk Y. Y yang kedua berkurang. Jadi maksudnya nilai 4 ni mesti kurang daripada 4 lah. Kalau asal dia 4 dikurang sini 10 kan. Sorry. 10%. So dia mesti kurang daripada 4. So 4 lah kena tolak. 4 tolak dengan 10% kali dengan 4. So sini kita akan dapat 3.6. Okay, kita dah dapat nilai X kedua dan Y kedua. So sekarang kita nak tentukan nilai L yang kedua. Okay. Masuklah nilai L yang kedua tadi. Persamaan kita masih pakai persamaan yang sama di mana 0.5 XY. Gantikan dengan X2 dan Y2 dalam persamaan ini 8.4 kali dengan 3.6 dan kita akan dapat L2 sama dengan 15.12. Okey, sekarang nampak tak? Tadi asal 14, sekarang dah meningkat 15.12. Tapi soalannya dia tanya berapa peratus. Jadi nak tahu peratus, kita tolaklah. 15.12 tolak dengan 14 per dengan 14 kali 100. Dan kita akan dapat 8%. Jadi maksudnya L2 meningkat sebanyak 8%. Okey. So, mari kita melihat pula kepada soalan yang ketiga. Okey, kita baca soalan dulu. Sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti yang ditunjukkan dalam baca di sebelah. Apakah harga pizza RMP berubah secara langsung dengan luas permukaan A cm kuasa 2 pizza itu? Jika tidak, nyatakan saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya. Okey, sekarang ini kita nak tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan A. Okey, untuk kita tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan A, kita kena buat ulang kaji sedikit tentang tajuk ubahan langsung. Di mana ubahan langsung ini ada menyatakan, okey, jikalau katakan pemboleh ubah P bertambah, maka pemboleh ubah A juga bertambah pada kadar yang sama. Apa itu bermaksud kadar yang sama? Kadar yang sama itu adalah bermaksud di mana nilai K-nya itu mesti sama. Okey, sekarang kita tukarkan dulu dalam bentuk persamaan P sama dengan KA. Jadi kita kena mencari nilai K untuk setiap jenis pizza. Kalau dia sama, maka dia adalah berubah secara langsung. Jika tidak sama, maka ia tidak berubah secara langsung. Jadi nilai K adalah di mana P bahagi dengan A. So sekarang ni untuk 3 jenis pizza ini kita kena mencari nilai K. Ya, kita kena cari nilai K untuk setiap pizza ini. Okey. K adalah P per A. Okey. Kita cari untuk pizza yang harganya RM12. Pizza yang harganya RM25
Dan last sekali adalah pizza yang berharga RM35. K tadi apa? K adalah, nilai K itu adalah P bahagi dengan A. P adalah harga. Harga dibahagikan dengan A. A adalah luas permukaan bulatan tersebut. Kita menggunakan formula A bulatan adalah pi J kuasa 2. Okey, lihat di sini diberi diameter. Diberi diameter setiap bulatan. Jadi untuk mencari J, kita bahagi diameter bahagi dengan 2. Okey, kita guna formula pi J kuasa 2. Gantikan pi ini dengan 22/7. Jadi 22/7 kali dengan J kuasa 2, 15/2 kuasa 2, dan kita akan dapat nilainya 0.07. Dengan cara yang sama juga, kita kira untuk RM25, RM25 pi kali dengan J 23 kuasa 2 sama dengan 0.06. Yang terakhir, RM35 bahagi dengan P bahagi dengan A, luasnya adalah pi kali dengan 30/2 kuasa 2, dan kita akan dapat 0.05. Okey, di sini kita telah mencari nilai K untuk setiap jenis pizza yang berlainan saiz. Okey, di mana kita mendapati bahawa nilai K yang kita dapat adalah berbeza. Jadi, tidak sama, kadarnya tidak sama. Ini bermaksud P tidak berubah secara langsung dengan luas permukaannya. Jadi jawapannya adalah tidak. Jadi dia kata tadi, adakah P berubah secara langsung dengan luas permukaan A? Maka jawabnya tidak. Jadi kita dah menjawab soalan yang pertama, namun soalan yang kedua, saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? Okey, untuk melihat dia berbaloi ataupun tak, mudahnya kita melukis graf. Okey, adakah semua masih ingat? Graf untuk ubahan langsung adalah graf garis lurus yang melalui titik asalan. So, ingat tak? Dia mesti melalui titik asalan. Sini P, sini A. Jadi kita lukis. Kita lukis untuk membuat perbandingan ya. Ini P, ini A. So, kita ada 3 jenis graf garis lurus. Graf garis lurus yang pertama adalah okey. Ini ya, kita ada 3. 1, 2, 3. Sini adalah P sama dengan 0.05A. Di sini adalah P sama dengan 0.06A. Dan sini adalah P sama dengan 0.07. Ingat lagi tak? Jika dia punya pemalannya semakin meningkat, maka dia punya garis-garis lurus makin menghampiri paksi Y. Nampak tak? Ini makin meningkat. So, dia makin menghampiri paksi Y. Ini adalah masa kita belajar lower form dulu. Okey. Sekarang kita nak buat perbandingan. Okey, katakan pada nilai P yang sama ya. Katakan cikgu letak nilai P-nya di sini. Maka nilai A ini adalah untuk harga RM12. RM12, yang ni RM25, yang ni RM35 ya. Ini RM35. Okey. Ini adalah untuk luas yang pertama, ini adalah untuk luas yang kedua, dan ini adalah untuk luas yang ketiga. Dan didapati pada harga RM35 luasnya lebih besar berbanding dengan lagi dua jenis pizza. Okey, jadi jawabnya apa? Jadi jawabnya yang soalan tadi, adakah dia berubah secara langsung? Kita telah jawab tadi, jawabnya tidak. Jadi untuk menjawab soalan yang kedua yang mana lagi berbaloi, jadi kita sudah melihat daripada graf yang lebih berbaloi adalah pizza yang harganya RM35, kerana pada nilai P yang sama, pada nilai P yang sama, didapati pizza berdiameter 30 cm mempunyai luas yang lebih besar. Nampak tak? Luas dia lebih besar berbanding daripada dua lagi pizza. Jadi pizza
yang berharga RM35 didapati berbaloi dengan harganya. Okey, faham kan?